Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Farid Muhaimin, waalaikumsalam. Sahabat saya SK pun ada kat sini. Zain Adnan, waalaikumsalam. Tukang kebun je Fadli, waalaikumsalam Fadli ya. Jolo Nurfalah, Hanis, Jasmine Jebat, Kudin Ali, Ocai, Mak Razi, Amir Abang Anwar Rizal, Hairi bin Taib, Mama Aina. Ini saya bersiaran secara live di dua platform media sosial saya. Rosli Ismail, Zulkifli Ahmad, Opik, waalaikumsalam. Amir, waalaikumsalam. Boleh Jess, lepas ni boleh pergi minum kot? Hari Jumaat kata boleh minum. Boleh MD? Lewat-lewat sikit. Pak Tawi, Muhammad Aziz Sami, Bakar Samad, waalaikumsalam. Ziman Abdul Khalid, waalaikumsalam Abdul Khalid. Jerai, insyaAllah. Abang Anwar Rizal. Abang Anwar Rizal duduk di FB lah. Abang Anwar Rizal ni main di sini. Di FB ni penting. Camca besi, waalaikumsalam. Abang Ahmad Razak, waalaikumsalam. Lapang dada hang buat live. Terima kasih. Suara tak dengar. Biar betul suara tak dengar. Dengar kot. Kena keluar masuk balik. Lepas tu kena tekan button share. Tak tekan button share tu tak dengar tu. Ahmad Syahrudin, waalaikumsalam. Khahar Ezek, waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa saja yang memberi salam dan salam sejahtera kepada semua. Syafiq kerap BTT kena ban. Apa je nama saya tak betul, rugi ya. Mentak hot Apa je nama saya SHAFIQ. Jadi bila hampa letak hashtag SYAFIK, rugi saya punya hashtag. Tu saya report tu cik tak. Saya melawak dekat TikTok nampak editor waalaikumsalam kepada siapa yang memberikan salam Jadi hashtag tu kena bagi betul ya. Jangan hashtag tu tak betul. Hashtag tak betul saya marah Dia tak keluar. Dia panggil apa? SEO SEO tak keluar. Nama saya SHAFIQ Syafiq Halim, HALIM. Wanjid tu doakan saya tu. Amin Wanjid. Terima kasih Wanjid sebab doakan saya. Waalaikumsalam kepada siapa yang memberikan salam. Teruskan perkongsian saudara-saudara semua. Kalau dekat TikTok ni dia ada button yang nak panah tu, tekanlah share banyak-banyak. Kat FB ni dia boleh share semua. Tekan tu ya. Jadi apa nak share dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Okey tuan-tuan ini mukadimah ada seorang live Pakatan Harapan. Dia persoalkan saya sebab apa saya lah ni tak pakai logo naga tu, sebab apa saya pakai baju hati dan sebagainya. Siasa orang Pakatan Harapan ni dia ada masalah dia ada masalah otak dia sikit lah biasa bila hari-hari duk kena hina orang kata apa, duk kena maki dengan orang kan. Jadi kalau mereka buat live 80% dia doa dengan mereka gila bodoh. Last kali jadi gila sungguh lah kan. Jadi sebab itulah kita elakkan daripada bagi orang duk kata kat kita. Jadi orang kata kat kita tu dia satu doa tu jadi gila sungguh. Jadi tuan-tuan, saya adalah ahli bersatu. Jadi bila saya ahli bersatu, of course lah nak menunjukkan kehadiran anak muda daripada Parti Bersatu ni kat dalam media sosial. Salah ke kalau saya dengan begitu semangat nak pakai baju parti? Kalau saudara jumpa dekat luar pun memang saya pakai baju Bersatu. Jarang-jarang sekali lah saya pakai baju t-shirt lain sebab saya ni orang parti. Saya punya semangat kepartisan ni tinggi. Macam tu jugalah dulu waktu duduk dalam BN. Pergi mana-mana pun pakai baju UMNO, pakai baju BM. Sebab apa? Sebab saya nak orang tahu kata saya orang parti tu. Jadi salah ke kalau malam ni saya nak pakai baju apa Bersatu? Jadi tak salah lah.
PAS rajin kerap dah mereka. Dia macam juga dengan orang PAS. Orang PAS kalau dia ride motosikal, dia pakai baju PAS. Dia pergi mana-mana pun, dia pergi bercuti pun, dia pakai baju PAS. So orang tahu kata dia orang PAS. Jadi saya pun melihat rakan-rakan di PAS buat macam tu, saya pun buat macam tu. Salahkan saya tukar profil. Nak abang kata saya orang bersatu. Dan selama saya tukar profil ni, Alhamdulillah lah. Dalam seminggu saya baru tukar profil, saya dah dapat 7 orang public figure media sosial kita yang nak ikut parti bersatu. Daripada 7 tu, seorang pergi dekat PAS. Saya bagi kepada SK kita. So dia dah daftar dengan PAS dah lah, insyaAllah lah. Okey tuan-tuan. Jadi itu mukadimah dah. Yang keduanya adalah berkenaan dengan apa. Tadi ada mukadimah juga. Okey, yang keduanya, hari ni ada berapa negeri dah yang telah pun dibubarkan DUN. Selangor. Lepas tu yang mana lagi tuan-tuan? Ni Selangor dengan apa? Kedah berapa bulan Kedah? Kedah dengan Pulau Pinang tak silap saya minggu depan kan? 27, 28 kan? Fik jana nak masuk bersatu? Nanti saya bagi borang. Nanti saya bagi link. Apa pergi dekat mybersatu.org. mybersatu.org tu, lepas tu pergi tengok dekat pendaftaran. Kedah 25. Kedah 25 kan 28. Kelantan bubar dah. Selangor bubar dah hari ni. Lepas tu mana lagi? Mana ni? Kedah 28. Apa nama ni? Pulau Pinang. Pulau Pinang bila? Pulau Pinang. Kenapa kena sokong PN? Nanti saya bagi tahu, share dulu. Mana ni lambat ni? Kedah 28.6. Penang pun 28 juga. Negeri Sembilan dengan Terengganu bila? Okey tuan-tuan jadi hari ni kita dah 2 orang lah. Maknanya minggu depan semua akan terbubar dah. So kita dah masuk dah lah dikirakan dalam mood peliharaan negeri. Dan pada para pengundi saya minta kepada rakan-rakan semua, tolong pergi dekat Google dan search semakan daftar pemilih. Sebab lah ni semua pendaftaran secara automatik. Jadi boleh cek tengok tuan-tuan mengundi dekat Parlimen mana. Lepas tu dekat DUN mana, pusat daerah mengundi mana. Jadi tolong pergi cek. Sebab pengalaman saya ada 2-3 kes. Bila dia cek lambat, dia dah balik kampung pun semua, tiba-tiba dia punya tempat mengundi dia duduk dekat mana dia duduk sekarang ni. Macam dulu dekat masa peliharaan negeri Johor dulu, bila saya cek, dia duduk di Batu Pahat, dia kena mengundi di Johor Baru. Punyalah jauh, so tak sempat buat persediaan. Jadi lah ni lah, saudara semua, saya minta lah sahabat-sahabat yang ada kat sini, ibu bapa makcik-makcik, pakcik-pakcik, tolong periksa kat ni orang-orang muda ni. Mereka ni kadang-kadang dia leka dengan rakan-rakan duk main game kan, Mobile Legends lah, duk main apa nama tu, PUBG lah. Jadi dia bila orang tua tanya, dah cek dah? Dah cek dah mak, benda ni saya buat dulu tu, saya bagi tahu. Bila mak saya suruh cek, saya bagi tahu kata apa, dah cek dah. Tapi sebenarnya tak cek pun. Jadi mintalah nombor-nombor pengenalan anak-anak masing-masing dan tolong cek dekat dia, tengok dia mengundi kat mana. Kalau ada menantu pun tolong cek dengan menantu sekali. Setengah orang lelaki pergi mengundi, orang rumah dia tak pergi mengundi. Tak boleh macam tu, dua-dua kena pergi mengundi. Kalau kata mengundi tempat jauh-jauh, hang letaklah sekali. Ni orang rumah mengundi kat Johor, suami mengundi kat Kedah. Memanglah dia pening, satu nak kena pergi Johor dan satu kena pergi Kedah. Buatlah penilaian. Contohnya kat tempat dia tu undi dah banyak dah. Dah lebih daripada 80%. Apalah mengundi kat tempat orang rumah dia. Sekiranya kat tempat orang rumah dia tu undi dah lebih 80%. Sebagai contoh orang rumah dia duduk Kelantan, mainlah mengundi di Selangor. Jadi bukannya semua nak pecah macam tu yang ada setengah orang rumah tak mengundi tu yang dikatakan wanita didiskriminasi kan. Orang rumah ni duduk di rumah jaga anak, tak pergi mengundi. Tak boleh macam tu saudara. Okey tuan-tuan, like sebab tak tekan button share. Okey, itu kita punya mukadimah pada malam ini Okey tuan-tuan, hari ni kita tengoklah, saya tak banyak topik hari ni, 3 topik ingat pergi minum teh dengan MD lagi ni.
Jadi tapi last topik saya tuan-tuan kena bagi tumpuan dan kalau boleh share. Bila sampai kat last topik tu kena ada 1,000 ni sebab dia melibatkan data macam mana kita nak menang di Pulau Pinang. Jadi tolong share. Okey tuan-tuan jadi yang pertamanya hari ni kenyataan daripada Mahathir Khalid di Kedah. Saya dah bagi tahu dah kat orang Kedah kata BN ni akan menjadi arwah kepada Pakatan Harapan. Mereka tak percaya. Mereka duk kata, oh Kedah kita akan jadi menteri besar, UMNO akan dapat jadi menteri besar, UMNO akan dapat kursi banyak dan sebagainya. Saya duk bagi tahu dah, hampa ni mimpi saja. Zahid ni bukan nak bagi UMNO jadi kuat, nak bagi UMNO jadi arwah kepada Pakatan Harapan je. Jadi hari ni Mahathir Khalid mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO Kedah ataupun Barisan Nasional Kedah hanya akan dapat minimal 15 kerusi saja di Kedah dan selebihnya ditandingi oleh Pakatan Harapan. Jadi untuk pengetahuan semua, kerusi DUN di Kedah ni ada 36 kerusi. Yang mana dulunya Pakatan Harapan hanya dapat 13 kerusi sahaja, iaitu PKR 8, DAP 2 dan Amanah 3. Dan saya bagi tahu dalam live saya sebelum ni yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan kata pada PRU ke-14 bersatu bertanding atas tiket Pakatan Harapan, maka kerusi yang diminati yang yang dipertandingkan oleh bersatu akan dapat orang kata apa? Akan dapat kepada Pakatan Harapan. Minta maaf saudara, saya duk baca WhatsApp kat atas tadi. Okey tuan-tuan. Jadi apabila Pakatan Harapan claim kerusi kerusi bersatu tu adalah kerusi Pakatan Harapan, maka itulah dia dapat kerusi lebih. Dan sekarang ni BN terpaksa bagi kepada Pakatan Harapan 21 kerusi di Kedah, yang mana BN hanya akan menjadi barua kepada PKR dan DAP untuk menang di negeri Kedah. Dan bukan sahaja mereka ini dipanggil barua kepada PKR dan DAP, dan mereka juga di PKR dan DAP ni, orang PKR dengan DAP dekat Kedah mana ada tentera tuan-tuan. Mereka nak keluar pergi kempen susah, maka mereka bertepuk kerana mereka dapat gunakan orang-orang UMNO yang bodoh dan juga tidak cerdik ni untuk memenangkan DAP dan PKR di Kedah. UMNO dia selalunya kat Kedah ni UMNO lawan PAS dengan UMNO bersatu ya. PKR dengan DAP ni memang riut dah. Orang memang menolak terus dah. Jadi sekarang ni mereka tepuk lah kan. DAP ni semua tepuk lah. UMNO bodoh, UMNO bodoh, UMNO bodoh. Sebab apa? Sebab mereka boleh gunakan UMNO, mereka boleh tunggang UMNO. Jadi saya nak tanyalah kepada orang-orang UMNO di Kedah ni, sampai bila nak jadi barua? Sampai bila nak jadi barua untuk ditunggang oleh DAP? Jadi sedar-sedarlah, bacalah sejarah. Janganlah biar mereka ini mempergunakan parti keramat nenek moyang dulu untuk kepentingan mereka. Zahid hanya nak selamatkan diri dia saja. Saya dah berbuih mulut dah bagi tahu. Hampa tak mau dengar. Di Kedah dapat 15, di Pulau Pinang dapat 3 kerusi, di Selangor dapat 6 kerusi. Apa nak jadi kepada BN? Jadi BN ni telah pun mati, yang mana Zahid lah yang akan mematikan UMNO BN ni untuk kepentingan diri dia sahaja tuan-tuan. Dan apa pun saudara semua kita cerita kat sini hanya nak bagi tahu kat mereka je. Apa pun adalah orang kata apa, terpulanglah kepada mereka ni. Orang UMNO ni, sama ada mereka nak ikut pada PKR DAP tu ataupun mereka nak undi pada Perikatan Nasional. Saya yakin rakan-rakan kita UMNO Barisan Nasional di Kedah ni, mereka memang tak boleh terima PKR DAP, dan saya haraplah mereka tidak dimanipulasi dengan formula Zahid Hamidi untuk membunuh UMNO ni. Dan saya yakin 100%, 200%, 500% saya yakin rakan-rakan saya UMNO di Kedah ni tidak akan sesekali akan menerima puak DAP dan PKR ni untuk mentadbir Kedah. Dan saya haraplah kita dapat mengekalkan gelombang Perikatan Nasional pada PRU 15 yang lepas untuk memastikan mereka cuma dapat 1 kursi sahaja di Kedah. Ataupun kita akan dapat 36 kursi, mereka tak dapat walaupun 1 kursi di negeri Kedah, insya-Allah. Orang Kedah bersedia tak untuk benda tu? Saya nak tanya.
Adakah orang Kedah bersedia? Adakah orang-orang di Kedah bersedia untuk memastikan supaya Pakatan Harapan melingkup di diri Kedah? Adakah orang-orang UMNO di Kedah ini bersedia untuk mengundi Perikatan Nasional? Jadi buatlah persediaan yang sepatutnya, tuan-tuan. Okey. Yang seterusnya. Okey. Ini adalah berkenaan dengan Ronnie Liu ni. Siapa nak orang kata apa, nak bisi sekali Okey, ni berkenaan dengan Ronnie Liu. Orang duk tanya saya, Ronnie Liu apa nama ni, hantar surat undur diri daripada DAP. Jadi kalau orang yang dah lama sedia G5 bukan sedia saja. G5 dia kena naik G5 terus. Dia kena naik G5 terus. Jangan bersedia saja. Kami di Kedah Abang Zan Nikmat Zainal teruskan Saya pun ingat nak pergi balik di Kedah sebab adik saya bertunang 17 hari bulan. Dia pun tunang time pilihan raya. Saya duk abang ada orang kata tunda tak sabar-sabar, gatal. Okey, tuan. Okey, bila sebut tentang Ronnie Liu, saya yakinlah pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita tahu dah Ronnie Liu ni. Sebut Ronnie Liu dengan Ramasamy ni memang tahu dah lah. Jadi Ronnie Liu dengan Ramasamy ni pendirian mereka ni sama. Di mana mereka inginkan DAP melaksanakan matlamat penubuhan parti DAP itu sendiri. So, benda apa yang Ronnie Liu dengan Ramasamy ni selalu duk cakap? Jadi mereka nak supaya kalau kita buka dalam perlembagaan DAP ni dia inginkan sebuah negara yang berteraskan amalan demokrasi sosial dan juga sebuah negara sekular. Namun selepas 2 kali menjadi kerajaan, DAP dilihat tidak kompeten dan hanya bergantung kepada keputusan pihak lain saja. Jadi itulah yang menyebabkan saya rasa Ronnie Liu dia tarik diri daripada DAP sebab tak selaras dengan perjuangan DAP itu sendiri. Ini jelas apabila perjuangan DAP selama ini hanya dilihat sekadar meraih undi dan mereka tidak langsung memegang kepada prinsip perjuangan mereka. Jadi DAP ni kalau kita tengok sekarang ini saudara, dia lebih kepada nak jual perjuangan dia untuk dapat undi saja. Tetapi bila dia jadi kerajaan, dia tak pegang langsung pada janji dan prinsip dia. Banyak pembohongan DAP buat ni demi kelangsungan politik mereka, demi untuk mereka menang semata-mata, demi untuk mereka manipulasi non-Malaysia untuk sokong mereka. Banyak pembohongan mereka. Saya rasa uncle-uncle, aunty-aunty, adik-adik yang bukan Melayu yang tengok live saya ni, dia pun tahu apa yang saya cakap ni betul. Tapi saya tak tahu kenapa dia masih lagi percaya kepada DAP. Jadi apakah pembohongan mereka? Yang pertamanya mereka kata nak mengiktiraf UEC. Masuk dalam manifesto PRU15. Dia kata kalau orang Melayu perintah tak dapat iktiraf UEC. Jadi kalau bagi mereka akan iktiraf UEC. Masuk dalam manifesto, agenda pertama mereka kalau mereka menang adalah untuk mereka mengiktiraf UEC. Saya nak tanya, sekarang ni dah nak masuk 7 bulan jadi kerajaan. Berani tak DAP sebut pasal UEC? DAP tak berani sebut. Malah mereka tidak menghuraikan langsung tentang UEC dan tidak dibincangkan langsung. Baik dulu kerajaan walaupun majoriti orang Melayu walaupun majoriti Umi Putra dan sebagainya, topik UEC ni dibincangkan juga untuk mendapatkan pendapat daripada NGO dan masyarakat. Berbeza dengan DAP. Dia tahu pada waktu itu kaum bukan Melayu nak pengiktirafan UEC. Orang Melayu menentang. Dia pun bubuh dalam manifesto dia. Tapi hari ni dia iktiraf tak? Dia tidak mengiktiraf. Jadi orang bukan Melayu kena tengok. Sebab tu Persatuan Hainis baru ni kata kerajaan yang menipu dan tidak melaksanakan janjinya. Inilah benda ni lah. So apa lagi? Mereka cakap dalam ceramah mereka, manifesto mereka, UEC tu dulu Wan Faizal yang luluskan. Jadi disebut dalam manifesto kita boleh. Belum diluluskan lagi. Tu saya kata, di peringkat Perikatan Nasional dibincangkan, memang kita bincangkan tetapi lulus belum lagi. DAP kata kalau dia jadi kerajaan, dia nak luluskan.
Yang sebelah sini tak boleh lulus sebab mereka ni Melayu, mereka ni tidak menghormati non-Malaysia dan sebagainya. Tapi hari ini DAP langsung tak berani bicara tentang UEC. Dan yang keduanya adalah kerana apa? Mereka sembang tentang nak mewujudkan kesemarataan kaum. Saya bukan bicara tentang 3R. Wahai mangkuk-mangkuk Pakatan Harapan. Ini soal janji manifesto. 3R ni adalah berkaitan dengan religious, berkaitan dengan race, berkaitan dengan raja-raja. Apa maknanya? Bila saya menyentuh tentang kristianisasi ataupun islamisasi, itu menyentuh tentang religious. Bila saya mengatakan bahawa ketuanan Melayu, hak Melayu yang supreme dan sebagainya, itu saya menyentuh tentang perkauman. Saya hasut suruh orang Melayu menentang orang bukan Melayu. Itu adalah berkaitan dengan perkauman. Kalau saya sebut macam Iswadi Morni, saya ketuk-ketuk handphone, lepas tu apa yang ungkapkan, saya kata yang di Pertua Agong mana? Itu saya menghina kedudukan Raja-Raja Melayu. Sekarang ni saya cerita tentang apa? Saya cerita tentang UEC. Saya cerita tentang kesemarataan kaum yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Ini bukan isu 3R. Ini janji manifesto yang tidak ditunaikan. Nampak tak? Kebodohan orang Pakatan Harapan ini sangatlah terselah. Bila mereka ketakutan bila saya buka mulut, maka mereka cubalah cakap 3R lah, hashtag BDRM dan sebagainya. DAP nak memperjuangkan kesemarataan kaum dalam ceramah-ceramahnya. Tetapi bila mereka jadi kerajaan hari ini, adakah mereka menceritakan tentang perkara tersebut? Adakah mereka cerita tentang kesaksamaan? Adakah mereka cerita tentang Kota Unifty dan sebagainya? Mereka janji dengan orang bukan Melayu bahawa kalau undi mereka akan menjuangkan diskriminasi kaum dan juga kesaksamaan kaum. Tetapi bila mereka jadi kerajaan, mereka tidak laksanakan. Itu dipanggil sebagai penipu. Dan mereka juga melalui komen. Dia kata nak mewujudkan tanah milik kekal dekat orang bukan Melayu. Sekarang ni dia menteri di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Apa yang dia buat? Langsung dia tidak buat. Inilah janji-janji palsu yang ditawarkan oleh DAP, yang menyebabkan beberapa kepimpinan DAP tidak selesa. Walaupun sekarang DAP menjadi kerajaan dengan jumlah kerusi yang besar daripada komponen lain, namun mereka masih tidak mendapat tempat dalam jemaah menteri. Jadi kepimpinan DAP ni rasa yang pertamanya apa yang mereka perjuangkan ni kena khianat. Dan yang keduanya, bila mereka dapat kursi yang banyak dalam parlimen, namun mereka tidak mendapat tempat dalam jemaah menteri untuk melaksanakan apa yang mereka janjikan. Jadi kepimpinan DAP ni yang keluar dari DAP ni juga, mereka merasakan seperti DAP didiamkan oleh komponen lain, di mana mereka terpaksa menerima lakonan Anwar Ibrahim untuk menjadi Pawatra Melayu, yang mana sekarang termasuk menerima parti UMNO yang membawa dasar yang bertentangan dengan parti DAP itu sendiri. Bukan sahaja kepentingan DAP, bukan sahaja kepimpinan DAP yang keluar hati. Kalau kita jumpa dengan pengundi-pengundi DAP hari ini, mereka juga tidak percaya dengan DAP sekarang ni. DAP hanya menggunakan kaum dan juga keagamaan sahaja untuk berpolitik. Sikit-sikit tuan-tuan tengok dekat bawah ni, komen-komen penyokong-penyokong DAP. Saya tak cerita pun tentang kaum, saya tak cerita pun tentang religious matter. Dekat bawah ni apa yang mereka sebut, sikit-sikit religious matter dan sebagainya. Saya cerita daripada skop sokongan kepada parti itu. Ini menunjukkan bahawa penyokong DAP dan Pakatan Harapan ni, mereka hanya tahu menggunakan religious and race mata-mata untuk berpolitik, tetapi mereka tak boleh bekerja. Mereka tak boleh bekerja sebab itulah mereka ditolak oleh orang yang mengundi mereka sendiri. Jadi sekarang ini DAP menjadi ketakutan kerana dia adalah satu parti yang tidak lagi dipercayai oleh bukan Melayu, dan dia tidak lagi menjadi satu parti yang dikatakan membawa suara bukan Melayu.
lebih ramai kepimpinan dan keahlian DAP ini akan meninggalkan mereka dalam masa yang terdekat. Khususnya kalau DAP dan Pakatan Harapan ini kalah teruk dalam pilihan raya negeri kelak. Tuan-tuan tengok, DAP pernah kalah teruk di dalam pilihan raya umum. Hanya tinggal 1 kerusi sahaja. Dan tuan-tuan percaya dan yakinlah apa yang saya katakan. Kalau dia kecundang dalam pilihan raya negeri, DAP dan Pakatan Harapan ini akan lenyap dan mati terus. Bukan saja akan berlakunya peralihan kerajaan pusat, tetapi pada PRU 16 juga, DAP dan Pakatan Harapan ini tidak akan lagi dipercayai oleh rakyat Malaysia. Hanya geng-geng 8,000 sahaja. Okey tuan-tuan, geng-geng 8,000 banyak pula malam ni. Okey. Geng tidak. Okey tuan-tuan. Fi invite Ustaz Azri. Ustaz Azri ada sini ya. Mana ada kat sini, dia ada dekat, dia tengah buat live kan. Okey ya. Share lagi ya. Ini topik yang paling penting. Saya kata tadi kan, tak cukup 1,000 saya takkan buka topik ni. Macam mana nak ambil alih Penang? Tak cukup 1,000 saya takkan buka, sebab analisis ni dia sangat susah dan sangat menyukarkan. Okey tuan bisi Abah Basi, saya rasa dia bukan standard saya lah untuk saya layan dia. Saya pun tahu latar belakang dia, sebab apa dia keluar daripada PDRM, sebab apa dia sokong Pakatan Harapan. Saya tahu semua, tapi saya rasa he's not my standard lah. Sebelum ni saya anggap dia sahabat dan saya tak pernah sentuh tentang peribadi dia apa semua. Tapi bila dia sebut tentang peribadi saya apa semua, sampai ke apa nama ni, macam-macam benda lah. Jadi saya, orang kata apa ni, tak menghormati lah. Saya tak hormat lah dia langsung. Dulu saya anggap dia sebagai orang yang lebih tua, in charge saya lah. Sebab dalam PDRM ni dia ada satu semangat yang mana kita panggil orang yang lebih tua daripada kita ni sebagai in charge. Tapi bila 2-3 kali dia fitnah saya. Yang pertama dia kata saya ada hubungan dengan Myong. Saya tak pernah jumpa pun. Dia antara pergaduhan antara Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan. Bila dia sebut nama saya, of course lah saya tanya, sebab apa sebut nama saya? Jadi dan saya tidak bersetuju. Dan apa yang saya buat, saya tegur dia. Saya kata saya tak setuju bila dalam berpolitik dia heret habis. Orang tu punya keluarga, bini, kawan tu semua nak memburukkan dia. Tu saya tak setuju. Adakah dengan saya kata saya tak setuju tu, maknanya adakah benda tu menyokong pada orang tu? Tak. Saya kata saya tak setuju atas dasar prinsipal. Saya anggap dia sahabat. Jadi saya tegur dia. Kalau dia tak mendengar, tak apalah. Tapi bila dia duk hentam peribadi dan sebagainya, saya rasa, saya pun tahu banyak tentang diri dia. Bukan saya tak tahu, saya tahu banyak. Ramai orang suruh berdebat dengan dia. Saya kata saya malas. Sebab apa? Kalau saya takut benda yang macam ni lah berlaku. Bila saya pergi masuk berdebat dengan dia, bila dia kalah, dia hentam peribadi saya akan hentam peribadi dia. Jadi untuk apa? Tak guna. Jadi saya tahu sebab apa dia keluar dari PDRM, sebab apa dia sokong Pakatan Harapan. Semua orang tahu benda ni. Jadi saya haraplah kat dia supaya permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri itu diluluskan lah. Kalau tak diluluskan, saya takut nanti dia tukar parti lain pula. Sebab orang sokong parti kerana kepentingan diri. Okey tuan-tuan. Jadi hari ni dah cukup 1,000. Terima kasih. Terima kasih kepada siapa yang share. Okey hari ni bila saya cerita tentang hater sebelum ni, jadi orang macam nak dengar dan tak mau dengar saja kan. Jadi hari ni keluar dalam apa nama ni, Nature Kini, data yang lebih kurang sama je dengan apa yang saya pernah cerita sebelum ni. Jadi data ini saya rasa main daripada Invoke. Saya rasa main daripada Invoke. Tapi benda tu saya tak pastilah betul atau benar. Tapi yang pentingnya, data ini adalah menunjukkan ramalan keputusan pilihan raya 6 negeri yang akan berlaku ni lah. Cuma dia bubuh kat situ 5 negeri saja. Dengan alasan dia kata data di Terengganu dia belum siap. Bukan belum siap, ada dalam proses penawaan ke apa ke, itu saya tak apa nak pastilah. Tapi yang ada 5 negeri saja. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka Malaysia Kini sekarang ni, tuan-tuan boleh nampak ada ramalan di bawah sekali tu. Ada dia tunjuk berapa persen pengundi beralih apa semua. Jadi apa yang saya buat, saya cuma pakai dia punya sistem tu dan masukkan data yang mana
saya sendiri dapat. Berdasarkan kajian yang saya buat lah, berdasarkan pemerhatian, bukan pengkajian lah. Berdasarkan pemerhatian yang saya buat, jumlah keluar mundi pada pilihan raya kecil dan juga pilihan raya negeri tidak lebih daripada 60%. Kalau kita tengok pada waktu tu, gelombang yang serupa, gelombang Muafakat Nasional dengan Perikatan Nasional ni, dia lebih kurang serupa gelombang dia. Dan kebangkitan pada waktu tu pun lebih kurang serupa, cuma waktu tu teruk lagi lah. Sebab orang dah memang kena halau keluar rumah flat, dengan kerajaan yang sentuh isu kaum, ISIS dan sebagainya. So dengan berlakunya gelombang macam tu pun, dalam siri-siri pilihan raya kecil dan juga pilihan raya negeri, cuma ada 60% sahaja orang yang keluar mengundi. So apa yang saya buat, data-data yang saya buat, saya tak akan ambil 90%. Saya akan ambil 60% keluar mengundi. Sebab berdasarkan pemerhatian dalam pilihan raya kecil Pemeran, Semenyih, Rantau dan juga Tanjung Piai, dan juga pilihan raya negeri Melaka, Sabah dan juga Johor, jumlah keluar mengundi 54 hingga 60% saja. So dia tak lebih. Kalau ada orang kata boleh pergi 90% tu, harapan saya boleh pergi 90% lah. Kalau pergi 90%, 6 negeri confirm kita menang. Kalau boleh pergi lah. Dan itu yang kita harapkan. Memang boleh pergi 90%. Tapi saya nak beritahu realiti tak macam tu lah. Kalau kita tengok dalam pilihan raya umum pun, jumlah keluar mengundi pada Pro 14 adalah 82%. Dan juga pada Pro yang ke-15 74%. Dia menurun sikit. Ini berdasarkan data yang dibekalkan oleh SPR itu sendiri. So kalau kita tengok pada pilihan raya umum pun tak sampai 90%. Expectation kita tu, kita janganlah letak terlampau tinggi sangat. Namun mestilah berusaha. Saya bagi tahu kejayaan ni main daripada dua. Pilah tanya siapa-siapa pun di dunia ni, kejayaan dia kata main daripada dua aja. Dan saya belajar ni daripada seseorang yang bagi tahu pada saya. Dia belajar ke, dia meniaga ke, dia politik ke, dia apa saja yang dia buat untuk mengecapi kejayaan, hanya ada dua perkara sahaja. Yang pertamanya usaha yang gigih, yang keduanya pengorbanan. Jangan sembang pasal kejayaan kalau tak mau berusaha, tak mau ada pengorbanan. Confirm takkan temu kepada kejayaan. Jadi tuan-tuan, expectation kita jangan letak terlampau tinggi yang mengatakan 90% akan keluar mengundi. Tetapi mestilah berusaha sedaya mungkin untuk berkempen dan supaya masyarakat ni keluar mengundi. Ibu bapa kena pastikan anak-anak dia keluar mengundi. Dan keluarga ni kena pastikan saudara mara, pakcik, makcik dia, sepupu, sepapat semua keluar mengundi. Jiran-jiran. Dia bermula daripada kelompok yang kecil, tuan-tuan. Dan dia apa pun dia bermula daripada kelompok yang kecil. Yang pertamanya kena pastikan keluarga kita tu. Yang keduanya ni yang dekat dengan kita, jiran kita. Lepas tu keluarga kita, rakan-rakan masjid kita, rakan-rakan surau, rakan-rakan sukan kita, rakan tempat kerja kita. Kita kena pastikan bahawa mereka ni semua keluar mengundi. Jadi usaha tu kena ada untuk memastikan mereka keluar mengundi. Tetapi kita tak boleh letak expectation yang tinggi. Sebab berdasarkan harta memang 60% saja. Jadi tuan-tuan, sebab apa orang keluar mengundi pada Pro yang ke-15 ni tinggi? Sebab dia nak melakukan perubahan. Sebab dia rasa dia boleh lakukan perubahan di peringkat nasional. Jadi dia tak setuju dengan apa yang berlaku di peringkat nasional. Maka dia nak melakukan perubahan. Sebab itulah dia keluar mengundi. Maka saudara semua, sebab itulah kalau kita tengok pada pilihan raya umum, jumlah keluar mengundi ni 74%, 82% dan sebagainya. Maka dekat situ tuan-tuan, apa yang kita perlu buat adalah kita kena bagi tahu kepada masyarakat bahawa mereka kena keluar mengundi. Sebab apa? Kalau mereka keluar mengundi dan Perikatan Nasional menang dalam 6 negeri pada pilihan raya negeri ini, maka kerajaan pusat itu tidak berkemungkinan untuk bertukar. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, jangan percaya Rafizi cakap kalau kita menang 6 negeri, kalau tuan-tuan keluar mengundi dan kita menang dalam 6 negeri, insya-Allah kerajaan pusat akan tukar. Rafizi kata apa? Dia kata kerajaan pusat tidak akan bertukar atas dua perkara. Yang pertama, tidak akan berlakunya undi tidak percaya. Yang kedua, dia kata tidak akan berlaku lompat
parti dan sebagainya. Di dalam live sebelum ni memang saya dah terangkan dah. Ambil tengok kat YouTube. Nak terang lagi sekali susah. Saya dah bagi tahu dah. Apa yang Rafizi cakap tu mengarut. Sebab apa? Ada kemungkinan besar untuk kerajaan pusat ini jatuh. Sebab apa? Sifat orang politik ini, dia nak jaga pengundi dia. Kalau setakat dia duk tengok muka Anwar, dengar apa yang Anwar cakap 24 jam, kalau dia balik pergi kat tempat dia, rakyat di tempat dia tolak dia, apa guna? Orang politik dia nak jaga kelangsungan politik dia. Dia nak pastikan PRU 16 dia menang. Kalau dia balik tempat dia, orang maki dia sebab duduk dengan Anwar, untuk apa dia duduk dengan Anwar? Jadi lebih baik dia keluar. Inilah yang berlaku pada PRU ke-14 apabila Pakatan Harapan memerintah. Dan kenapa Pakatan Harapan jatuh? Sebab dalam siri-siri pilihan raya kecil, Pakatan Harapan tidak menang walaupun satu pun. Maka orang politik tengok, kalau dia masih dengan Pakatan Harapan, dia tidak boleh menang dalam PRU 15. Sebab tu kita keluar, kita menang 74 kursi, saudara. Kalau kita tak keluar, satu kursi pun kita tak boleh menang. Sebab kita duduk dengan baru-baru Asia ni. Jadi saya nak bagi tahu kepada anak-anak, bagi tahu kepada rakan-rakan yang terdekat, bagi tahu kepada saudara mara, bahawa mereka balik mengundi. Pada pilihan raya negeri ini, balik mengundi. Kalau kita menang 6 negeri ini, saudara, saya bagi tahu kerajaan pusat akan bertukar. Tapi bukan 24 jam lah. Itu Anwar Ibrahim. Jadi kerajaan pusat akan bertukar, insya-Allah. Saya akan bagi tahu. Selepas itu akan berlakunya siri-siri pilihan raya kecil. Dan kemudiannya saya rasa GPS dan DRS akan tarik keluar diri daripada kerajaan yang ada pada hari ini yang menyusahkan rakyat. Kalau ikut kajian saya sebelum ni, tuan-tuan, 63% daripada pengundi Barisan Nasional akan beralih kepada Perikatan Nasional. Disebabkan oleh apa? Doktrinisasi yang telah dibuat dahulu. Kebanyakan orang Barisan Nasional, mereka memang tak boleh terima PKR DAP. Sebab mereka undi Barisan Nasional menang 26 kursi UMNO tu sebab apa? Sebab UMNO kata dalam ceramah-ceramah dia, jangan sokong bersatu. Bersatu pernah duduk dengan DAP. PAS pernah duduk dengan DAP. Kalau bagi mereka undi, mereka akan bergabung, kerajaan 22 bulan akan naik balik, maka rakyat susah. Sebab tu orang undi UMNO. Sebab orang UMNO ni tak suka kepada PKR dan DAP. Jadi bila sekarang ni UMNO bersama-sama dengan PKR dan DAP, dan mereka menyuruh pula orang-orang UMNO ni sokong kepada PKR dan DAP, saya nak bagi tahu pada saudara semua berdasarkan kajian sikap yang saya telah buat, 63% pengundi BN akan beralih kepada Perikatan Nasional. Dan hamba pula, bila Lokman Adam mengeluarkan kenyataan secara terbuka dekat dalam portal berita yang mengatakan bahawa MIC dan MCA ni adalah dewa hidup, maka penyokong dan pendukung MIC dengan MCA juga akan merasa marah kepada Barisan Nasional dan mereka tidak akan mengundi pada Barisan Nasional. Okey, tuan-tuan. Dan kalau kita tengok pengundi Pakatan Harapan, berdasarkan apa yang saya buat live sebelum ni, yang saya cerita dengan Datuk Zul, 20% daripada pengundi Pakatan Harapan ni akan beralih kepada Perikatan Nasional. Sekiranya saudara semua pergi kat dalam portal berita Malaysia Kini, masukkan data ni, tuan-tuan akan dapat result yang sama yang saya dapat. Masukkan 63% pengundi Perikatan Nasional, pengundi Barisan Nasional pergi kepada Perikatan Nasional. Dan juga 20% pengundi Pakatan Harapan pergi kepada Perikatan Nasional, maka data yang saudara akan dapat, di Kedah kita akan menang 35 kursi. 35 kursi kita akan menang di Kedah, saudara. Saya bagi tahu, saya bukan nak kencing. Tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Dan data tu adalah data yang terbuka. Bukannya saya pandai-pandai buat dan sebagainya. Semua orang boleh akses kepada data tu. Jadi 35 kursi itu tak mustahil. Bukan tak mustahil, berdasarkan data yang mereka sediakan, 35 kursi itu adalah menjadi milik Perikatan Nasional. Okey. Lepas tu, tuan-tuan, di Kelantan akan menang 42 kerusi. Dan sekiranya 63% pengundi BN dan juga 20% PH ni
main kepada kita. 42% kita akan 42 kerusi kita akan dapat di Kelantan. Di Pulau Pinang kita akan dapat 15 kerusi. Di Negeri Sembilan kita akan dapat 23 kerusi. Dan di Selangor kita akan dapat 36 kerusi untuk menang. Saya nak bagi tahu kepada saudara, cukup tak menang ni? Adakah mencukupi sekadar 63% PN dan 20% Pakatan Harapan ni menang kat kita? Kalau berdasarkan data yang saya bagi tahu kepada saudara, kalau kita berusaha ni sedikit, maka inilah yang akan dapat. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Di Terengganu belum keluar dia punya data dia lagi. Ini saya bagi tahu kepada 5 negeri. Saya nak rasa kepada saya nak bagi tahu kepada saudara, cukup dah. Mana ni di FB ni ada orang jawab tak? PH dah boleh jalan. Saya rasa tak cukup lagi. Tak cukup lagi, saya beritahu kat saudara, tak cukup. Kita tak cukup untuk menguburkan mereka di dalam pilihan negeri. Kalau kita dapat meningkatkan sedikit lagi usaha, kita tingkatkan lagi usaha untuk menarik lagi 16% penyokong Pakatan Harapan ni undi kepada PN. Maknanya 36% pengundi Pakatan Harapan undi kepada Perikatan Nasional. Maka saudara, saya nak bagi tahu, berdasarkan data yang dibekalkan oleh Pakatan Harapan sendiri, Pulau Pinang akan dapat pada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional akan menang 21 kerusi di Pulau Pinang kalau 36% pengundi Pakatan Harapan beralih arah menyokong kepada Perikatan Nasional. Dan di Kedah tidak ada satu kerusi pun yang akan dimenangi oleh Pakatan Harapan, di mana 36 kerusi adalah milik Perikatan Nasional. Di Kelantan 42 kerusi, di Selangor 44 kerusi, dan di Negeri Sembilan 28 kerusi. Dan kalau kita berjaya untuk menarik 36% pengundi Pakatan Harapan untuk undi kepada Perikatan Nasional. Sebab tu saya bagi tahu kepada saudara, UMNO ni kita semua tak payah risau. Sebab apa? Sebab kepimpinan UMNO ataupun walot UMNO yang lama-lama ni, yang berkuasa, yang mereka ni berpengaruh, mereka ni dah kena pecat dan mereka menyertai Perikatan Nasional. Orang yang berpengaruh seperti Datuk Seri Noh Omar, Tan Sri Anwar Musa, Sir Azri, Datuk Seri Syahidan Kasim, dan ramai lagi lah. Orang-orang berpengaruh dalam UMNO ni, mereka akan menarik supaya ahli-ahli UMNO sokong pada Perikatan Nasional. So mereka sekarang ni tengah buat kerja. Tan Sri Anwar Musa setiap hari berkempen, pergi dekat berata tempat, menyuruh ahli-ahli UMNO sokong pada Perikatan Nasional. Yang jadi masalah sekarang ni, tidak ada orang yang pergi suruh orang Pakatan Harapan, PKR dan juga KAP ni supaya undi pada Perikatan Nasional. Maka bab UMNO ni kita tak perlu risau. Kalau kata 70% pun orang UMNO undi kepada Perikatan Nasional, belum tentu lagi saudara boleh menang ke 6 negeri. So apa yang kita perlukan sekarang ni adalah apa? Kita perlukan sekurang-kurangnya 36% pengundi Pakatan Harapan ini untuk beralih menyokong pada Perikatan Nasional. Jadi apa yang perlu dibuat ialah orang ni, pemain-pemain media sosial, peraih undi, rakan-rakan kita yang melihat sekarang ni, kena pastikan. Saya bagi tahu pada saudara, saya dah menarik beberapa public figure Pakatan Harapan. Dan yang datang menyokong pada Perikatan Nasional antaranya adalah Rizal Zek, dan ada lagi ramai-ramai. Saya pun dah lupa dah nama-nama mereka ni. Minta maaf rakan-rakan. Daripada Pakatan Harapan menjadi speaker berkempen untuk Pakatan Harapan, dan di akhirnya mengundi kepada Perikatan Nasional. Sebab apa mereka meninggalkan kepada Pakatan Harapan ni? Mereka tinggal pada Pakatan Harapan kalau kita nak lihat. Dan kita kena melihat dulu sebab apa mereka sokong Pakatan Harapan. Berdasarkan fakta, berdasarkan data dan berdasarkan pengalaman, berjumpa dengan orang Pakatan Harapan yang sokong Perikatan Nasional sekarang ini, mereka kata mereka undi Pakatan Harapan dulu kerana tawaran manifesto dan juga masalah integriti
parti yang berlawanan dengan Pakatan Harapan. Jadi sebab itulah masalah integriti ini sering dikaitkan dengan kebajikan sosial rakyat. Mereka bermain dengan emosi rakyat yang tertekan dengan kos sara hidup dan juga peluang pekerjaan. Sebagai example-nya, Anwar Ibrahim selalu kata, berbilion-bilion wang rakyat dibazirkan, dicuri, yang sepatutnya diberi bantuan kepada golongan yang susah, yang sederhana, di rumah kos rendah. Inilah mereka antara ayat-ayat. Untuk mereka bermain dengan emosi rakyat, memberitahu bahawa pembaziran berbilion ringgit, tetapi rakyat yang susah tidak dibela dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan mereka yang susah, yang tertekan dengan kos sara hidup ini, yang tidak mendapat peluang pekerjaan yang baik, mereka undi kepada Pakatan Harapan kerana emosi mereka terganggu. Dan juga dengan tawaran Pakatan Harapan, antaranya adalah untuk menyelesaikan hutang PTPTN, UEC, dan lepas tu apa lagi? Bantuan mahasiswa B40 dan tiket penerbangan RM199. So mereka termakan dengan tawaran manifesto ini, dan sebab itulah dan mereka mengundi pada Pakatan Harapan. So benda yang mereka cakap dulu ini menjadi senjata kepada Perikatan Nasional. Dan tawaran manifesto dan juga apa yang mereka cakapkan di pentas sebelum ini menjadi senjata kepada Perikatan Nasional untuk menjatuhkan Pakatan Harapan ini. Sebab tidak ada satu pun janji manifesto dan apa sahaja janji yang mereka buat di atas pentas masa kempen PRU15 yang mereka laksanakan. Tidak ada yang dilaksanakan. Maka tuan-tuan, bukan itu sahaja, di dalam Pakatan Harapan juga mempunyai masalah integriti. Dan mereka menerima orang-orang yang dikatakan mencuri sebelum ini, dan duit LCS 47K rasuah, YMDB dan sebagainya. Sekarang ini mereka nak ampunkan, mereka nak bagi pengampunan, mereka menyokong pada mereka ini semua. Maka apa yang mereka sebut di pentas, apa yang mereka tawarkan kepada rakyat untuk menyokong mereka, mereka tipu. Maka ini sepatutnya yang menjadi senjata kita untuk menyerang mereka, menyerang Pakatan Harapan. Sebab apa? Pakatan Harapan ini demi berkuasa, mereka sanggup bersama-sama dengan Prasuah, mereka sanggup untuk menyalahgunakan kuasa, malah mereka sanggup untuk bercium mulut dan membebaskan Prasuah-Prasuah ini semua. Jadi ini yang kita kena gunakan supaya 36% daripada penyokong Pakatan Harapan ini menyokong pada kita. Dan dalam masa yang sama, kita perlu tahu, untuk kita dapatkan golongan daripada Pakatan Harapan ini untuk mengundi kepada kita, kita tidak boleh menakut-nakutkan orang bukan Melayu. Sekarang bukan masa nak terang soal kaum dan agama. Sekarang ni bukan masa nak terang pasal hudud. Nak terang pasal hudud, pergi terang dekat orang Melayu, jangan terang dekat orang bukan Melayu. Masuk pergi tempat orang bukan Melayu, cerita hudud, dia takut. Satgi dia kena kerat tangan sebab DAP akan gunakan isu ni. Masuk tempat orang bukan Melayu, jangan cerita pasal judi, jangan cerita pasal arak. Nak cerita pasal haram arak ni, cerita dekat orang Islam sebab guna hukum Islam. Maka tuan-tuan, kalau saya cakap kat sini mungkin ada orang yang marah dengan saya, tapi saya nak bagi tahu ini adalah perkara yang penting. Sebab apa? DAP punya fokus hari ini adalah untuk menakut-nakutkan orang bukan Melayu kepada PAS. PAS menjadi senjata dalam PAS akan menjadi mangsa utama dalam pilihan raya negeri di Selangor dan di Pulau Pinang. Saya dah dapat kerangka-kerangka propaganda mereka. Mereka nak mainkan isu bahawa PAS akan mengharamkan kebebasan di Selangor dan Pulau Pinang. PAS akan mengharamkan judi. PAS akan menutup semua kelab-kelab malam, kedai minum dan sebagainya ni. Dan PAS akan mendiskriminasi orang bukan Melayu. Saya dah dapat dah semua propaganda mereka yang mereka cuba main. Sebab mereka nak menakut-nakutkan orang bukan Melayu supaya mereka tidak boleh terima PAS. Dan apa yang kita buat pada hari ini, kita kena pastikan masyarakat bukan Melayu ini, mereka hanya fokus tentang ekonomi. Mereka fokus tentang peluang perniagaan. Maka kita cerita tentang ekonomi. Kita cerita tentang peluang perniagaan. Zaman Anwar menjadi Perdana Menteri sekarang ini, saudara, berapa banyak kedai yang terpaksa bankrupt, yang terpaksa tutup kedai dia sebab dia tak mampu.
untuk menggajikan pekerja. Sebab rakyat tidak ada kuasa membeli, maka orang tak beli produk dia kena close kedai dia. Dan jadi begitu jugalah dengan peluang perniagaan. Apakah peluang-peluang perniagaan yang dibuat oleh kerajaan hari ini berdasarkan dasar-dasar dan polisi yang jelas. Dan supaya orang bukan Melayu ni dia memfokuskan berkaitan dengan perniagaan. Perniagaan mereka juga sekarang ini menjadi semakin teruk, tuan-tuan. Dan bukan sahaja Persatuan Industri dan Pengilang-pengilang terpaksa terkesan dengan kenaikan elektrik. Dan lepas ni nak kena pula tarik subsidi, nak buat pula subsidi bersasar dan sebagainya. Ringgit hari ini meredup sehingga ke ringgit Malaysia RM4.68 dan kerajaan bagi tahu dia tidak akan campur tangan di dalam kejatuhan ringgit. Bukan tu saja, tuan-tuan. Dan saham-saham juga rugi banyak. Tuan-tuan buka lah. Tuan-tuan buka Bursa Malaysia, berapa banyak saham yang rugi. Dan kalau kita boleh bagi tahu ini kepada orang bukan Melayu, dan kalau kita boleh bercakap kepada mereka yang mengatakan bahawa kerajaan hari ini daripada sudut pengurusan ekonomi, pengurusan negara sangat teruk, sehingga bukan sahaja orang Melayu, orang bukan Melayu pun terkesan. Dan yang mana kita kena bagi tahu kepada mereka sekarang ini, kita kena mengetepikan soal race and religious ini, dan apa yang kita perlu fokus adalah berkaitan dengan masa depan negara. Lagi lama mereka ni duduk di atas, lagi rosak negara kita. Lagi lama mereka duduk di atas, lagi rugi rakyatnya. Maka kalau inilah naratif yang kita bawa, tuan-tuan, saya merasakan not more than 10% of non-Malay voters akan undi kepada kita. Dan ketakutan yang dibina oleh Pakatan Harapan untuk menakut-nakutkan orang bukan Melayu kepada PAS ini akan hilang. Dan di dalam masa yang sama juga, saudara semua, jentera-jentera Perikatan Nasional kena membantu gerakan di HSPP dan saya bersekutu untuk bertemu dengan non-Malay voters untuk menunjukkan bahawa jentera dalam Perikatan Nasional ini mesra kepada non-Malay voters. Dan apa yang kita perlu buat adalah kena mewujudkan suasana yang menyebabkan mereka rasa selesa dengan kita, yang menyebabkan mereka rasa mesranya mereka ini dengan non-Malay dan sebagainya, untuk menarik minat mereka kepada kita. Dan saya beritahu kepada tuan-tuan, kalau kita boleh dapat 36% pengundi Pakatan Harapan yang beralih undi kepada Perikatan Nasional, saya beritahu kepada tuan-tuan, 6 negeri kita akan menang 100% dalam pilihan raya, dan Ketua Menteri Pulau Pinang adalah datang daripada Perikatan Nasional. Menteri Besar Kedah kita kekalkan Yang Amat Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Menteri Besar Selangor kita akan tukar kepada Perikatan Nasional. Menteri Besar Negeri Sembilan Perikatan Nasional. Dan Kelantan dan Terengganu akan dikekalkan Menteri Besarnya, untuk kita tunjuk kepada rakyat bahawa inilah kepimpinan Perikatan Nasional yang baik untuk mengubah masa depan negara. Dan saya bagi tahu kat tuan-tuan, selepas sahaja mereka ni angkat sumpah sebagai Ketua Menteri dan Menteri Besar, tidak lebih daripada 2 minggu, Anwar Ibrahim tidak akan berasa selesa sebagai Perdana Menteri. Dan parti-parti yang bersama dengan Anwar juga sudah tentu akan meninggalkan Anwar, kerana mereka melihat bahawa lagi lama mereka dengan Anwar, lagi teruk sokongan mereka akan hilang. Okey, saudara. Harga beras pun dah naik betul. Okay, saya nak baca sekejap apa komen-komen yang ada. Karutlah. Kesian banyak sungguh walana-walana yang ada kat dalam ni. Kepala tau ni bukan kepala tau. Saya pakai data yang diberikan oleh Pakatan Harapan sendiri. Ada dalam MK. Hampa pun boleh pergi tengok. Bukan saya pakai saya punya data. Saya cuma masukkan saya punya variable. Tapi data-data yang saya dapat itu semua yang hampa punya data. Data otak. Kalau kata di Kelantan Pakatan Harapan boleh menang, hampa bagi tahu lah tang mana dia boleh menang. Macam tu ada seorang tu, ada seorang pakcik ni, apa nama dia, UMNO ni lah, mulut dia kerja duk maki orang ni. Mana ada orang nak undi orang macam tu. Saya malah nak baca lah.
nama dia ni. Kalau dia boleh sebut dekat Kelantan, tang mana boleh menang. Bagi tahu kita Don mana boleh menang. Dan Fik, detail lah. Detail tu hampa pergi tengok sendiri lah kat MK ya. Saya tadi refresh tengok dia dah ni dah. Okey tuan-tuan, apa soalan yang ada? Kita pick up beberapa soalan. Felda jangan cerita lah bang. Masyarakat Felda ni memang semuanya dah menolak kepada Pakatan Harapan. Sebab apa? Hutang yang dihapuskan dibagi balik hutang, itu yang pertama. Yang keduanya adalah mereka sangat terkesan dengan harga sawit yang merudum sekarang ni. So kalau ada orang Felda yang masih sokong UMNO dan juga Pakatan Harapan ni, tak tahu nak kata lah saya kan. Mungkin orang Felda belum sedar lagi lah. Tapi mengikut apa yang saya dapat daripada data-data yang kita dapat, rakan-rakan kita di Felda dan sebagainya, mereka memang telah menolak. Orang Felda ni saya boleh bagi tahu 100% lah tolak kepada Pakatan Harapan ni. Itu dah memang itu dah memang hakikat lah tuan-tuan. Minyak apa ni, Pak Yus kena basuh. Member dia WhatsApp saya. Member dia kata kat saya, dia kata apa, Fik, Pak Yus ni okey, dia orang dia lembut kan, nanti dia akan ikut kita Perikatan Nasional. Saya bukan basuh dia, saya cerita benda yang betul kan. Saya suara saya memang macam tu. Saya bukan basuh orang, saya tak pandai basuh orang. Saya cerita benda yang betul kan. Itu adalah hakikat yang depa cuba manipulasi. Dan saya duk dengar lama dah kan, dia duk kempen untuk Pakatan Harapan ni. Dan dia ni asal dia daripada, kan saya bagi tahu daripada dulu saya duk sebut. Bukan saya tak sebut, saya kata saya dah masuk dalam satu live. Dia lah dia mengaku kan semalam tu kan, apa nama petang tu. Dia duk cerita dekat 2 jam. Dia kata dia dulu daripada PAS, dia kata dia nampak keburukan dalam PAS dan dia keluar daripada PAS tu kerana keburukan yang ada dan dia mencari kebaikan. Dan dia duk ulang keburukan tu 1 jam lebih. Dan petang tu bila saya tanya dia keburukan kebaikan, dia tak mengaku. Dia kata dia tak pernah sebut pun keburukan kebaikan. Mana dia tak pernah sebut. Ramai orang dengar, bukan saya seorang. Dan saya duk tanya dia 2 bulan lebih dah. Kebetulan dia nak naik live saya. Bila dia nak naik live saya tanyalah. Sebab saya duk tanya dekat dalam ruangan komen. Request dia tak bagi naik. Saya duk request dia tak bagi saya naik. Banyak kali saya request dia tak bagi saya naik. Dia cuma sebut nama je. Amai dah Syafiq Alif. Jadi saya pun nama duk menulis lah kat bawah tu. Lepas tu dia tak baca. Dia buat tak tahu dia suruh saya buat live. So itu yang saya tanya. Saya nak tahu sebenarnya. Apakah keburukan dalam PAS yang menyebabkan dia tinggal PAS? Dan apakah kebaikan yang dia dapat selepas dia tinggal PAS? Jadi kebetulan petang tu dia naik. Bila dia naik petang tu saya tanya directly. Bila saya tanya directly apa keburukan, kebaikan, dia tak boleh bagi tahu. Kalau dia boleh sebut, dia kata, oh ini keburukan. Sebab apa dia tinggal PAS? Sebab inilah keburukan PAS. Jadi sebab itulah dia kata dia pergi kepada sini, ini adalah kebaikan. Jadi saya pun rasa macam, aku pun duduk dengan benda yang buruk. Mesti kita akan tinggalkan keburukan. Mesti kita akan pergi kepada kebaikan. Kita nak hijrah. Jadi kita tak nampak apa-apa yang buruk dia cerita. Semua dia duk kata macam saya dulu kempen ikut style Iran. Saya bukan bodoh tuan-tuan. Saya pun pernah juga rapat dengan beberapa kepimpinan PAS. Saya tak pernah nampak pun kepimpinan PAS ni macam Syiah. Tak pernah dengar pun dia duk cerita pasal Iran pun semua ni. Dia duk abang. Itu yang saya tanya. Sebab saya pernah terlibat dalam masa tu malam lah. Saya Datuk Nazim, Ustaz daripada rumah tu. Lepas tu Amarul Zaman, dia daripada PAS. Kami duk bincang pasal kedudukan Islam agama negara ni. Kena letakkan tafsiran Islam ni, maknanya Islam yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila saya ada di situ dan saya dengar di situ, saya kata macam mana dia boleh nak tukar perlembagaan bagi jadi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dalam masa yang sama dia Syiah. Kita pun naik penin kan. Tapi tak apalah kan. Sebab saya jadi pening lah bila dia cerita itu. Tapi benda tu tak nampak yang asas yang dia kata keburukan tu. Apa yang saya nak tahu, keburukan yang dia kata ni dia daripada sebelum baligh sampai dia dah besar, dia nampak keburukan tu.
Jadi saya nak tahu apa keburukan yang dia nampak tu. Dia tak cerita. Dia pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Maka saya ceritalah kepada Pakcik Rizal Zakaria, terima kasih. So apa yang saya buat adalah itulah, saya ceritalah balik. Saya cerita tu fakta. Bila dia sebab bila dia kata PAS jadi pokok tumpang, ada sampai orang PAS nak letak borang kat saya. Saya cerita tu fakta sejarah. Semua orang tahu, benda tu semua orang boleh baca. Bukan saya seorang boleh baca. Kalau saya tipu, orang pun kata saya tipu. Tapi benda tu semua orang boleh baca. Orang pun tahu. Berlaku semangat 46 Tengku Razali pergi cari siapa. Anwar Ibrahim dalam filem dia, Untold Story, dia pun cerita lepas dia kena, dia pergi jumpa siapa, dia pergi jumpa Ustaz Fazil Nur. Betul tak? Jadi benda ni semua sejarah. Tak boleh kecil lah. Tapi bila dia sebut macam tu, dan saya cuma cerita kat dia apa yang sebenarnya. Itu sajalah. Bukan saya pergi tambah-tambah. Okey, tuan. Dan apa yang saya tengok, video tu viral lah. Semua orang pakai duk share dengan saya. Sampai mak saya pun hantar kat saya. Dia kata ni siapa dia pula dah duk bergaduh ni. Saya kata tak, bukan bergaduh. Suara cik memang macam tu. Kalau dalam live, suara saya memang macam tu. Tapi kalau saya cakap dengan mak saya tak cakap macam tu. Jadi bila dia tengok macam tu, macam marah kawan tu. Kawan tu pula nampak muka tua daripada saya. Orang tua saya kata, Alif siapa ambil basuh kawan ni? Dah bukan basuh. Ayat pun hampa bubuh tulis pun tajuk Syafiq Alif basuh kawan ni Saya bukan basuh, saya cerita benda hati. Basuh tu lain. Tiba-tiba dia yang basuh tu benda lain. Saya cerita benda hati. Cuma suara saya, nada saya pada waktu tu, saya memang cakap macam tu. Sebab kalau saya tak cakap dengan suara yang kuat, saya jadi macam ada sangkut-sangkut sikit kat situ. Jadi saya cakap dengan suara yang lebih kuat. Jadi bukan saya basuh dia. Saya cerita benda hati. Saya cerita tu semua benda hati adalah sejarah. Memang viral video dua tu. Tu nak pasal dia. Daya Pak Kerim saya pula nak kena jawab. Tiba-tiba secara tiba-tiba saya ni. Jom sokong penyamun 33 bulan Sakau Jana Wibawa 400 juta. Curi minyak masak. 400 juta lah. Ambil duit judi apa semua. 400 juta. Saya nak bagi tahu pada saudara semua lah. Alang-alang kawan ni tanya. 1,000 lebih mata memandang di TikTok dan juga 600 mata memandang di FB ni. Saya nak bagi tahu. Saudara cuba pergi baca kes pendakwaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin tu. Baca, lepas tu teliti tengok. Saya duduk di mahkamah tuan. Saya bukan nak cerita lah. Saya duduk ikut apa semua. Saya pun dengar hakim cakap apa. Kes kepada Tan Sri ni yang pertama apa benda? Yang pertamanya 1 sen pun dia tak masuk dalam akaun bank dia. Tidak ada 1 sen pun yang masuk dalam akaun bank Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sebab apa dia kena dakwa? Dia kena dakwa sebab dia Presiden Bersatu. Sebab dia Presiden Bersatu. Dan projek apa yang menyebabkan dia kena dakwa ni? Betul ke projek ni tak siap, wang rakyat rugi apa semua ada? Dia parti ni tuan-tuan tak boleh berniaga. Parti politik ni tak boleh berniaga. Dia tak boleh nak jual burger, tak boleh nak jual goreng pisang. So apa dia harapkan? Dia harapkan sumbangan daripada ahli-ahli parti, sumbangan daripada luar dan sebagainya. Jadi orang ni sumbang kepada Parti Bersatu, bukan sumbang pada Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan rasuah, bagi sumbangan kepada Bersatu. Dan saya nak tanya, duit tu digunakan dekat mana? Dan saya nak bagi tahu kepada saudara, laporan akaun Bersatu diaudit dan mereka ambil tu daripada laporan yang telah diaudit. Dan duit tersebut digunakan untuk bantu mangsa-mangsa masa PKP dulu. Untuk buat gerai prihatin. Hampa pilih Google tengok. Peruntukan 50 juta gerai prihatin. Ambil duit mana tu? Ini duit orang bagi kat kita lah. Yang kita pergi bagi beras, telur apa semua tu, ambil duit mana? Duit orang bagi kat kita lah. Bukan dia pergi makan rasuah. Bukan dia bayar. Ni. Dia pun duk cerita ni. Jangan sokong PN. Sebab PN kena kes rasuah. Ni tuan-tuan. Kalau kita ambil benda yang sama apa yang mereka kata, masyarakat di Malaysia ni tak boleh undi dah Pakatan Harapan. Sebab apa tuan-tuan? Solar hybrid Rosmah Mansur. Peruntukan daripada Kementerian Pendidikan 1.25 bilion untuk membangunkan projek solar di Sarawak. Untuk sekolah-sekolah taif yang tidak ada elektrik dan sebagainya.
Duit tersebut masuk kepada Depak Holding Sdn Bhd, syarikat sewa kenderaan, dan projek tersebut tak dilaksanakan. Dan dalam pendakwaan dikatakan Rosmah minta 10%, Mahathir Khalid minta 20% sebagai Menteri Pendidikan pada waktu itu dalam pendakwaan. Ini pun duk angkat nak jadi Menteri Besar Kedah ni. Lepas tu cerita pasal Zahid Hamidi, Yayasan Akal Budi, mereka lantik jadi Timbalan Perdana Menteri. Yayasan Akal Budi ini diasaskan untuk memberi bantuan kebajikan dan untuk membina surau dan juga masjid serta sekolah-sekolah ni. Dalam kes pendakwaan, Meja Mazlina, setiap usaha Yayasan Akal Budi bagi tahu, Yayasan Akal Budi tak pernah buat bantuan kebajikan. Dan duit ni main daripada mana? Duit ni datang daripada sumbangan orang ramai. Datang daripada sumbangan syarikat-syarikat, datang daripada sumbangan individu bagi kepada Zahid. Untuk Zahid bantu ibu tunggal, anak yatim, bina masjid, bina surau. Zahid buat apa? Bayar cukai kereta. Bayar cukai kenderaan mewah berapa biji? Saudara, 20 biji. Bayar gangster, 1 juta. Lepas tu apa lagi? Kat dalam pendakwaan tu, beli 2 unit banglo. Beli hotel dekat Hali. Tak bantu anak yatim ibu tunggal. Tapi hatu yang mereka angkat kena sokong bagi menang. Sama juga macam kes Kementerian Sumber Manusia. Baru jadi kerajaan, tak sampai 7 bulan, rasuah 97 juta yang melibatkan pengambilan warga asing. Lambatkan warga asing dalam negara kita ni. Tak kena tindakan, pecat saja. Mana pendakwaan? Tak ada pendakwaan dibuat. Begitu jugalah dengan kes LCS. LCS projek keluar sebiji capai sebilion. Jumlah keseluruhan 6.094 bilion. Nak bina 6 biji capai. 2018 belum siap. Anwar kata apa? Anwar kata kena berhentikan projek LCS ni. Kita kena siasat dan dakwa siapa yang terlibat. Bulan Oktober tahun 2022, SPRM keluar kenyataan bahawa siasatan telah lengkap dan beberapa nama telah dihantar ke Peguam Negara untuk pendakwaan. Sekarang ni kos LCS naik berapa? 12 bilion. Nak bina berapa? Nak bina 5. Daripada 6 biji jadi 5. Kos meningkat 50%. Dia abang kata kos barang meningkat. Janganlah bohong rakyat. Kos barang meningkat apa? Sampai 50%. Daripada 6 sampai jadi 12 bilion. Daripada 6, apa nama? Jadi 5 biji je. Hak ni kan rakyat nak sokong. Ini kan rakyat nak sokong penyamun-penyamun ni semua. Lepas tu macam terowong. Bagi projek lebih kurang 7 bilion. Untuk bantu rakyat dekat Pulau Pinang. Supaya dapat meringankan beban rakyat di Pulau Pinang sana. Nak mengurangkan jam. Orang Pulau Pinang kerja dekat Perai. Nak balik rumah ambil masa 2 jam lebih. Habis kerja pukul 6, pukul 9 baru dapat jumpa dengan anak-anak. Sekiranya berlaku emergency lah kat dekat keluarga dia. 2 jam baru boleh balik. Sangkut atas jambatan. Kerajaan bagi peruntukan lulus untuk buat terowong 7 bilion. Pi mana terowong ni? 7 bilion ni pi mana? Ni Ketua Menteri Sakau orang panggil. Ketua Menteri Sakau. Perompak banyak dah dalam tu. Banyak perompak. Duk ada sana tu perompak, penyamun. Duk ada sebelah sana tu banyak tu yang penyanyi lagu dulu. Hoi, hoi, ya, hoi. Hoi, hoi, ya, hoi. Tu mereka duk nyanyi sebab penyamun perompak banyak. Allah ni mereka nak maafkan pula. Nak bagi pengampunan kunurnya. Luqman Adam kata. Anwar nak bagi pengampunan kepada Najib. Najib ni siapa dia? Duit daripada kumpulan wang amanah pencen 4 bilion. Orang pencen kerajaan ni duk tanyalah. Siapa pencen kerajaan ni hak naik berpuluh tahun. Kalau dia dulu pencen tahun 80-an. Contoh dia pencen sarjan. Dia cuma dapat pencen berapa? 2,000 lebih kan? 1,000 lebih dia dapat.
tak naik-naik dia punya pencen dia. Dia duk tanya Syafiq, siapa tak naik pencen kami ni? Siapa kerajaan tak bawa dasar untuk menyelaraskan pencen dan sebagainya? Nak bagi naik pencen macam mana? Duit kumpulan wang amanah pencen 4 bilion gaib. Siapa bagi gaib benda tu? 4 bilion masuk dalam SRC International sebagai bond kepada SRC International. Lepas tu daripada SRC International masuk dalam akaun Najib 42 juta. Didapati bersalah di Mahkamah Persekutuan kerana menerima rasuah 42 juta daripada SRC International. Duduk dalam penjara lah ni 12 tahun. Jadi Anwar dengan kerajaan hari ini nak bagi pengampunan kepada orang yang bagi lesap duit kumpulan wang amanah pencen. Belum kita cerita tentang YMDB. Belum kita cerita lagi tentang yang lain-lain ni tuan-tuan. Ini kerajaan, saya nak beritahu, kerajaan penyamun. Kerajaan OYDS, kerajaan orang-orang yang dihaki. Perdana Menteri pernah didapati bersalah. Ni saya quote ni, ayat ni dalam surat Gabak di US. Dalam surat Gabak, diplomat bagi tahu Perdana Menteri Malaysia adalah Perdana Menteri yang pernah disabitkan atas kesalahan rasuah seorang perasuah dan juga pelaku jenayah seks L. Saya tak boleh sebut itu. Sebab dia pernah didapati bersalah atas 2 kesalahan ni. Tahun 1998 kena penjara sebab apa? Sebab perasuah Perdana Menteri ni. Atas kesalahan rasuah 1998. Dan selepas itu adalah kerana jenayah seks. Yang mereka duk cerita kata hak L tu kena kena fitnah. Hak rasuah mereka tak pernah cerita. Tapi di US kata Perdana Menteri ni adalah Perdana Menteri perasuah. Timbalan Perdana Menteri 47 kes rasuah. Hak lain ni? Hak lain macam mana? Ini kerajaan macam mana kita nak sokong semua perasuah ada lah ni. Lepas tu duk cerita dengan kita pasal rasuah. Undi Pakatan Harapan, undilah geng-geng OYDS. Ini bukan kerajaan madani, ini kerajaan OYDS, kerajaan orang-orang yang disyaki. Ataupun kita boleh panggil kerajaan banduan. Ada banduan tu. Rasuah apalah Syafiq lah. Han tak tahu Han tak tahu Bang Non pernah dituduh atas 5 pertuduhan rasuah dan dipenjara 5 tahun kerana bersalah atas kesalahan rasuah. Hamba tak tahu. Pergi baca dekat saya pun tak tahu. Saya baca dalam berita US 19 hari bulan ditulis oleh seorang reporter US. Sebelum ni saya baca di Kemboja. Dia kata Perdana Menteri kita ni perasuah. Lepas tu saya baca dalam akhbar US. Kalau tak betul suruh Anwar Ibrahim Saman lah. Kalau tak betul saya pun tak tahu dah orang sebut yang tu. Saya pun betul lah kot. Kalau benda tu tak betul, mesti Anwar Ibrahim dah saman dah. Mesti Anwar Ibrahim dah saman dah. Berita Kemboja dengan diplomat US, mesti dia dah saman. Kalau selagi dia tak saman lepas tu, selagi tu kita anggap macam betul. Okey saudara. Semua itu benar-benar belaka. Okey. Abah rasuah pula lah. Innocent until proven guilty. Dan hari ni, sampai hari ni pun tak boleh nak tuduh kata Tan Sri Mulyani ni rasuah. Rasuah ni dia kena terima untuk diri dia. Rasuah ni makna dia apa? Menerima untuk diri dia. Dia terima duit dengan menggunakan kedudukan dia untuk diri dia. Dan Tan Sri tak terima walaupun 1 sen. Hari ni pun mereka nak buat pendakwaan pun mereka pening. Macam mana nak kata dia ni rasuah sebab dia tak ambil 1 sen pun. Tak ada 1 sen pun yang masuk dalam akaun dia. Macam mana nak kata dia ni rasuah? Akaun pula kena audit. Jadi pening. Di mahkamah pun pening. Nak menyabitkan Tan Sri dengan kes rasuah. Dia dah juga tuduh Tan Sri Mulyani di rasuah. Dia tak tahu kata di mahkamah pun pening. Sampai tak tahu macam mana nak tuduh dia ni. Macam mana kita nak tuduh dia rasuah? Rasuah tapi tak ambil duit. Macam mana? Macam mana boleh kata rasuah tak ambil duit? Aduh, kesian. Itulah orang yang sebut tu kan. Saya parti yang derita. Dia beritahu je lah. Saudara, kita parti yang derita.
Dibina atas kesusahan rakyat. Tapi pilihan raya, pilihan raya naik helikopter. Naik helikopter. Lepas tu signboard kat highway punya besar. Law ni jadi kerajaan semua muka. Dana dia dekat highway signboard duk senyum. Macam tu. Hidung kena besar sikit ya. Muka badana duk senyum kan. Banyak duit rakyat kau punya. Alright tuan saya naik Proton, helikopter dan jet tapi naik heli fee tu apa saya rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah pada para petani, nelayan, buruh, peladang, kita tuntut keadilan untuk mereka. Saya nak tanya, dekat sini ada berapa orang susah? Adakah orang susah hari ini dah rasa selesa? Rakyat yang susah, yang derita, saya nak tanya, adakah orang yang susah dan derita hari ini rasa bergembira, rasa bahagia? Saya nak tanya, ataupun yang derita semakin menderita? Saya nak tanya yang dia sebut dulu. Rakyat yang susah, yang derita, saya nak tanya, adakah rakyat yang susah dan derita ini semakin bahagia ataupun bertambah susah? Baru 7 bulan kena bagi sengal sikit. Rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah. Saya nak tanya hari ini, rakyat yang duduk di rumah kos rendah hari ini, macam mana anda punya hidup lepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Dan rakyat di rumah kos rendah, ni duk diam, dia akan duk sebut ni. Saya nak tanya ni, dia akan sebut semua. Rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah, saya nak tanya, berapa ramai yang tengok live saya hari ni yang duduk di rumah kos rendah? Saya nak tanya, macam mana hari ni? Okey tak okey? Lepas tu apa dia sebut lagi? Rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah, para nelayan, petani, peladang. Ni, saya nak tanya, macam mana para petani, peladang, nelayan hari ni? Okey tak okey? Sayur pun terpaksa buang kan? Tak laku. Nak pergi cari ikan pun susah tu. Ikan pula ni naik mahal dah. Peladang apa? Insentif apa yang ada untuk peladang? Lepas tu dia sebut apa lagi? Rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah, para buruh, petani, peladang, nelayan, para buruh dan sebagainya. Saya nak tunjuk. Okey tuan-tuan, saya nak tanya apa yang dapat ni orang ni? Yang dia sebut tadi tu. Para buruh, petani, peladang ni. Apa yang dapat? Dapat banon tambah cucuk langit. Lepas tu dia kata apa? Dia sambung, kita tuntut keadilan untuk mereka. Turun Mahathir. Lah ni bila orang cakap turun Anwar, saya kena tangkap. Dia cakap apa? Orang lain cakap, saya dia mesti tangkap semua sebab dia sensitif. Okey tuan-tuan memang susah, kos meningkat. Jadi hampa sedar sendiri ya. Lepas tu dia cakap apa yang dulu? Apa lagi yang dia cakap? Kita ulang balik apa yang dia cakap. Saudara, sebab apa minyak boleh turun? Sebab saya bukan Perdana Menteri. Kalau saya Perdana Menteri, dengan keadaan minyak pada hari ini, saya yakin 24 jam minyak akan turun. Saya nak tanya, minyak turun tak? Minyak turun tak turun? Dan rakyat yang susah, yang derita di rumah kos rendah, berapa harga minyak ni? Berapa harga minyak? Saudara, apa ingat tak tu? Apa dia sebut tu? Saudara, ni kalau DP ceramah esok ni, dia panggil saudara, balas balik ke dia. Saudara Tok Hang. Saudara, minyak turun kat tangki. Kamu ni
Ada modal. Ni bukan modal. Pakcik, ni bukan modal. Ni tuntut janji orang panggil. Ni tuntut janji, bukan modal. Kan? Kita bagi subsidi pada B40 T20. Haji yang kaya-kaya tak dapat lah. Hampir seri dapat jemputan apa ni. Kena 30k. Gila gambar. Kita bukan guna model lama. Ni baru 22 hari bulan Julai dia sebut. Saudara. Janji palsu lah. Syafiq tolong ulaskan Tuan Guru Hadi berbaik dengan Tuan Mahathir. Itu daripada sudut apa nama ni proklamasi Melayu. Tak apa, yang tu kita cerita kemudian minyak gamat turun. Minyak gamat pun mahal lah. Dulu saya beli sebotol RM1 lah, sebotol RM2.5 abang minyak gamat. Minyak gamat pun naik harga lah. Main zaman Bana ni sebab ramai yang luka di belakang. Jadi dia nak kena bubuh minyak. Minyak ni pun naik harga lah ni, minyak gamat. Syafiq, abang angka U-turn tentang tak ambil SPM. Dia bukan sebab angka, sebab zaman bila tak ambil tu SPM tu sampai 30,000 orang tu. Macam mana nasib mereka ni. Okey tuan-tuan, di FB saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Yang baik tu datangnya daripada diri saya sendiri, yang buruk tu yang baik tu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Kalau saya salah cakap tu saya minta maaf. Assalamualaikum. Yang buruk tu datang pula ni terbalik pula.